puasa. Dengar suara cikgu? Internet okey tak? Smooth tak internet? Boleh? Di sini okey je? Okey, alright, nice. Kejap ya, cikgu nak check. Okey. Okey. Kita nak sambung minggu lepas punya. InsyaAllah minggu lepas kan. Kita masih lagi bab 3 rumus algebra. Okey, so ini contoh macam mana penggunaan algebra dalam topik-topik yang lain. So kita baca soalan dulu Okay, raja di sebelah PQ dan juga RS ialah garis selari. Selari maksudnya macam ni. Kalau cikgu lukis dia macam ni lah selari. Okey, dalam garis lurus korang dah belajar ni. Okey, kalau dia selari bermaksud sudut dalam ni, kalau kita tambahkan dia, jumlah kedua-dua ni hendaklah 180. Jumlah kedua-duanya adalah 180. Jadi sebab itulah dekat sini 180 kita tolak dengan X. Sebab jumlahnya adalah 180. Okay, itu yang pertama. So, yang kedua tanya apa ni? Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z. Okey, kat sini lagi apa yang kita nampak lagi So ikutkan ini adalah 360. Semua sekali 360. Maksudnya kita ambil ni 180 tolak X tambah dengan 3X tambah dengan Y tambah dengan Z, tambah semua sekali ni dia hendaklah 360. Okey, satu bulatan 360. Sekarang ni dia nak kata ungkapkan X, express X. Maksudnya dia nak tinggalkan X berseorangan. So first of all, apa yang kita buat? Kita buka bracket dulu. Dan kita cari pasangan yang boleh kita selesaikan. Contohnya, ni X dengan X kita boleh selesaikan. Okey, nombor dengan nombor kita boleh selesaikan. Okey, kita susun dulu ya. Jadi kat sini 3X tolak X tambah Y tambah Z sama dengan 360. Yang ni cikgu buat ke sebelah jadi tolak lah ya. Kenapa tolak? Kerana depannya adalah tambah. Depannya tambah ni. Jadi bila pindah dia akan jadi tolak. Jadi kita settlekan lah mana boleh kita selesaikan. 60 jadi 180. So ni jadi 2X tambah Y tambah Z. Dah selesai. Jadi 2X ni Z dan Y tu kita bawa lah ke sebelah. Tambah jadi tolak. So finally 2 tu kita just divided dengan mereka ni. Dah siap. Macam tu je lah. Dah settle. Inilah antara fungsi rumus algebra dalam topik-topik yang lain. Jadi sebenarnya kita belajar rumus algebra ni untuk kita selesaikan topik-topik yang lain yang banyak menggunakan rumus algebra. Faham tak? Itulah fungsi dia. Okey. Soalan seterusnya kata, jika Y sama 50, X sama 30. Cari nilai X. Masuk je lah nilainya. So, X sama dengan 180 tolak Y. Y ni kalau ikut 50 tadi. Tolak dengan Z. Z adalah 30. Selesaikanlah guna kalkulator je. 180 tolak 50 tolak 30. Kita akan dapat 100. Maka X sama dengan 50. Tada! Ni nombor 2. Ni nombor 1. Ni B lah. Macam itulah guys. Penggunaan rumus algebra dalam topik yang lain. Okey. Kalau cikgu laju sangat pun tak apa. Sebab nak menunjukkan penggunaan dalam topik yang lain je. Okey. So korang boleh salin. Sebagai rujukan korang. Boleh salin dulu. Sebagai rujukan. Supaya nampak kegunaan dia.
Okey, dah. Okey, dah, jom. Alright, now nombor 2. Nombor 2. Okey, nombor 2 kat sini ada panjang sebelah segi 4 tepat ialah y dan lebarnya 4 cm. So, kalau tak nampak kena lukis, guys. Okey, dia kata segi 4 tepat macam ni. Ini segi 4 tepat. Okey, ini segi 4 sama. Okey, so segi 4 tepat. So, dia kata y cm dan lebarnya. Okey, panjangnya y cm. Lebarnya x. Lebarnya 4 cm kurang daripada panjang. 4 cm kurang, jadinya y tolak 4 lah. Sebab dia kata lebarnya kurang daripada panjang, jadi y tolak 4. Dapat lebar dia. Jadi ayat macam ni lah yang korang kena tahu. Bukan kena tahu, kena faham lah nak lukis macam mana kan. Soalannya dia cakap adalah ungkapkan ekspres P dalam sebutan Y dan P ialah parameter. Okey, dia nak cari Y berseorangan. Sebelum tu dia beritahu bahawa P ni parameter. P tu maksudnya apa? Kalau ikut kita buat, kita punya formula parameter sama dengan apa? Parameter sama dengan pagar dia kan? Maksudnya sini pun Y, sini pun Y tolak 4. Jadi kalau kita akan buat parameter sama dengan Y tambah X tolak 4 tambah Y tolak 4. Macam itulah. Jadi parameter ni diwakili oleh P. Yang belakang tu samalah. Y tambah Y tambah Y tambah Y. Ada 4Y. Tolak 4 tolak 4. Jadi 4Y tolak 8. Ini maksudnya P. Ini parameter. Ini dia merujuk pada parameter. Ini dah okey. Cuma soalannya dia nak ekspres P. Inilah betul ni. Ekspres P. Maksudnya P berseorangan lah ni. Dah cantik dah jawapan kita. Ekspres P. Cuma kadang-kadang P ni mewakili sesuatu. Dia wakilkan parameter tu dalam bentuk P. Jadi kita tulislah P saja. Tak payahlah tulis parameter panjang sangat. Jadi ni antara contoh-contoh kegunaan rumus algebra dalam topik-topik yang lain. Okey, sebab tu kita tengok banyak penggunaan huruf L, huruf M. Kadang-kadang huruf tu mewakili sesuatu benda yang kita nak cari. So dalam kes ni P tu mewakili parameter lah. Okey guys, boleh Okey, ni yang A Okey, salin dulu. Ni korang sibuk salin juga explain, korang tak dapat pula. Okey, salin dulu sebelum juga explain yang ke seterusnya. Okey. Boleh salin dulu ya. Pada baru masuk, kita dalam muka surat yang ke... Alamak, tak ada muka surat pula. Oh, kita dah ambil dah. Tak buat muka surat lah pula kan. Okey, Zikri dah settle dah, Zikri. Dah salin dah. Okey, Zikri dah salin, tengok kita buat B pula So dekat sini B dia kata adalah ungkapkan L. Dia nak L seorang-seorang dalam sebutan Y, di mana L ni mewakili luas. Okey, kita buat dalam bentuk tulisan biasa je. Luas sama dengan panjang darab lebar. Jadi kita wakilkan L ni sebagai L luas. So panjang kita adalah Y, lebar kita adalah Y tolak 4. Kalau didarab, kita boleh buang darab terus bracket macam ni ya. Sebab bracket tu sebenarnya adalah darab juga. Ya. Jadi bracket dengan darab tu sebenarnya benda yang sama, darab. Jadi kita buanglah salah satu. Kita buang yang darab tu, kita biarkan bracket sahaja. Sebab bracket ni sebenarnya darab juga ya. Okey, sampai ke sini korang dah terror dah sebab korang dah tahu kena kembangkan. Ni kita dah belajar dulu ni. Jadi Y darab Y kuasa 2. Y darab 4, 4Y. Dah macam ni sahaja. Okey. Macam ni sahaja. Nak tinggalkan macam ni boleh, macam ni pun boleh. So senang tengok. Rumus algebra biasa dia nak tinggalkan seorang-seorang. Bila sebut ungkapkan, maksudnya dia nak tinggalkan yang ungkapkan tu. Okey.
Okey, next. C. Okey, C pula. Jika P adalah 28, cari nilai L. Oh, dia nak P. Jika P 28. Maksudnya jika P ni 28. So, berapakah nilai L? Itu maksudnya. Okey. So, berapakah nilai L? Jadi, dekat sini apa kita nampak? Kedua-duanya mempunyai Y. Kan? Mempunyai Y kan? Betul tak? Jadi, apa yang perlu kita buat? Dengan menggunakan nilai P ni, kita cari Y dulu. Kita cari Y dulu. Jadi, juga ambil balik P tu. Cuba letak tepi. Dan kita cari nilai Y. So, P kita apa tadi? P kita tadi kalau ikut dia adalah 28. Jadi, masukkan ke sini 28 untuk cari nilai Y dulu. 28. Ni tolak ya. Cuba pindahkan. Dia akan jadi tambah. Jadi 36. Jadi Y sama dengan 36 divided by 4. So Y sama dengan 9. Okey, Y sama dengan 9. Okey. Ni baru dapat Y. Ni baru dapat Y. Ni baru dapat Y, tapi kita dah nak L L ni L. Kita nak L. Kita nak L ni. Jadi kita ambil L, kita letak tepi dulu. L equal to Y power of 2 minus 4Y. So, kita nak cari Y. Nak cari L. Dan Y9 ni, Y9 ni kita masukkan kat sini. Kita masukkan kat sini Y9. Y9 ni masuk kat Y ni. Okey. Itu tujuannya kita belajar rumus algebra ya. Jadi, L sama dengan Y yang pertama 9 kuasa 2. Y kedua pun 9. 9 darab 9 81. 4 darab 9 36. So, L kita adalah 45. Inilah jawapan kita, guys. Okey tak? Tunjuk sikit. Nampak ke ni korang ni? Itulah jalan ceritanya. Okey, macam mana kita nak menyelesaikan topik-topik lain dalam rumus algebra. Ni dia beri contoh sikit. Boleh salin dulu. Kita nak buat soalan sebenar pula. Kita dah habis ni. Apa soalan kita buat ni memang soalan susah sikit ya. Apa yang kita buat sekarang ni, dalam 2-3 soalan yang baru ni kita buat, memang susah sikit. Sebab kita nak gabungkan semua pembelajaran kita yang kita belajar minggu lepas. Jadi awak nampak macam, banyaknya. Memanglah sebab kita buat latihan kan. Tapi soalan sebenarnya, sepanjang cikgu lah, dia tak susah macam ni lah. Kecuali trial. Trial ada macam ni. Tapi yang sebenar biasanya lebih mudah sikit. Jadi keuntungan lah kalau kita boleh buat soalan susah. InsyaAllah kemungkinan besar yang soalan sebenar pun nanti kacang lah kan untuk kita. Okey, masa Zikri dah salin? Izzuddin dah salin ke? Boleh cikgu move ke tak? Boleh? Okey, dah remove Okey, kita dah masuk soalan sebenar. Okey. Soalan sebenar senang-senang je. Soalan kebat lah susah sikit. Kena timba lain tu. Okey, soalan pertama, tandakan right. Tandakan betul jika X adalah perkara rumus dan pangkah jika X bukan perkara rumus. Okey, yang pertama ni rasa-rasanya nombor 1 ni pangkah ke right? Tanda pangkah ke tanda betul? Benar ke salah? Betul ke salah ni? Adakah X tu adalah perkara rumus yang kita nak cari? Ingat benda yang nak cari tu mesti duduk berseorangan.
Okey dah. Salah ya? Oh, salah. Aku tak perasan pula. Sorry, salah. Okey, nombor 2. Nombor 2. Nombor 2 betul tak? Salah ya kerana X ada 2 tempat. Sebab apa? Sebab 2 ni ada dekat X. Kita boleh nak buang 2 tu. 2 tu nak buang. Nak tinggal X seorang-seorang saja. Okey, nombor 2. Betul ke salah nombor 2? Zikri nombor 2 betul salah? Adakah X berseorangan? X berseorangan. Betul. Ya. Nombor 3. Pangkah ke betul ke salah? X mesti berseorangan. Dan X mesti ada satu tempat sahaja. So yang ini adalah salah ya kerana X berada 2 tempat. Tak boleh. X hanya berada satu tempat je dan berseorangan. Okey, boleh. Alright, nombor 2. Sekejap. Kawan-kawan nak tengok sekejap. Dah ya? Okey. Nombor 2. Ungkapkan Z dalam sebutan X dan Y bagi setiap yang berikut. Ungkapkan Z, bermaksud dia nak Z berseorangan. Okey. So, cuba korang selesaikan ini dulu. Cuba bagi masa 50 saat dari sekarang. Okey, tinggalkan Z berseorangan. Okey, mulakan. Okey dah. Kita buat kita teruskan. Okey. So sekarang ni nak tinggal Z seorang. Okey, so apa yang perlu kita buat? Okey, dan kita tinggalkan berseorangan. So ingat ada kuasa 2 tu kita kena pindahkan sebelah. Kuasa 2 ni kita pindahkan sebelah, dia akan jadi punca kuasa. Tada! Dah siap. Itu je. Siapa dapat macam cikgu ni? Sama tak? Macam ni boleh. Kalau tak selesa, letaklah Z kat depan. Sebab kat sekolah nanti Z mesti duduk belah kiri biasanya. Buat macam ni pun okey. 2 markah dapat. Ni soalan direct lah. Soalan macam ni senang je bagi cikgu. Soalan susah tu yang berayat-ayat tu. Soalan macam ni korang mesti boleh buat ni. Okey, seterusnya 2 markah lagi. 2 markah lagi. Okey, sekarang ni kita ada Z 2 tempat. Jadi ni belum lagi rumus ni. Jadi korang kena gabungkan Z kedua-dua ni. Okey, cuba mulakan. Mulakan sekarang. Awak kena gabungkan Z tu dulu. Baru boleh selesaikan. Okey, mulakan. Okey, step pertama aku tunjuk dulu satu. Kalau dia yang bawah ni, korang naiklah atas. Jadi Z darab Y. Nampak tak? Senang lah sikit. Okey, dah mulakan. Aku dah bantu awak satu step yang pertama. Okey, 50 saat ada sekarang.
Okey, jom kita buat lagi. So, sampai kat sini kita nak gabungkan Z. Jadi, Z yang pertama depan ni, kita nak bawa lah. ZY tambah Z. Z ni letak ni jadi tolak dia tambah ya. So, yang tinggal 2X. So, kalau soalan macam ni, kita nak gabungkan dia, sedangkan Z dengan Y tu, Z dengan Y ni dia bercantum kan. So, apa yang perlu kita buat? Kita guna teknik factorize. Okey, kita keluarkan Z. So, yang tinggal tu, ini dah habis lah kan. Yang tinggal ni Y, yang tinggal ni 1. Jadi, Y tambah 1. Faham tak guys? Ni cara ni aku dah ajar sebelum-sebelum ni. Harap-harap korang masih ingat lagi lah. Okey, masa bulan puasa tu kan. Jadi kat sini dah boleh tinggal Z. Ni bracket ni kan darab dengan Z. So, kita pindah jadi bahagilah. Jadi bahagi. Jadi maksudnya 2 per 2 punca kuasa X bahagi dengan Y tambah 1. Tada, tinggallah Z berseorangan. Okey, soalan guys. Ada mana-mana yang tak clear tak? Nak tanya apa-apa? Kalau ada beritahu cikgu. Boleh, okey. Cikgu move lagi. Cikgu move ya. Okey, soalan C. Soalan C, tengok dulu. Okey, dah. Kita baca belajar Okey, raja di bawah menunjukkan tawaran perkhidmatan oleh sebuah syarikat telekomunikasi. Okey, telekomunikasi. Telekomunikasi ni macam Celcom, Maxis, semua kan. Okey. So kat sini cas dia adalah 20 sen. Dia tak cakap ni 20 sen apa ni? Panggilan ke apa? Okey, RM20. Oh, okey. Sebulan RM20. Okey, faham. Lepas tu panggilannya 10 sen seminit. SMS, satu kali SMS 6 sen. Baik guna WhatsApp je free kan? Jadi bayar bulanan dia RM20. Kita call seminit 10 sen, satu mesej 6 sen. Okey, good. Okey, jadi sekarang apa yang kita nak buat sekarang ni? Hilang pula. Okey, sekarang apakah soalan ni nak? Kita baca sikit. Okey, ungkapkan. Kat sini ada ungkapkan. Dia nak tinggal seorang. Apa ni? Ungkapkan jumlah bayaran pada suatu bulan tertentu. Okey, T dalam sebutan. Dia nak tinggalkan T berseorangan. Dalam sebutan X dan Y. Okey, jika X minit panggilan dibuat oleh Y SMS. Okey, so X ni ada beberapa minit. So Y ni ada beberapa SMS yang dibuat. Jadi T ni lah jumlahnya. Jadi kalau ikut logiknya tadi RM20 dah kena bayar. Jadi T sama dengan tambah RM20. Faham tak? And then tambah dengan X. Dan juga tambah dengan Y. Tapi tak tahulah X berapa ni, Y berapa. Tak tahu X berapa, Y berapa. Dia tak cakap pun X berapa, Y berapa Betul tak? Okey, kat sini dia beritahu ni lah X 10 sen. So Y ni adalah 6 sen. Okey, faham. Okey, jadi kalau dekat sini RM20, Allahu Akbar. Hilang lagi. Hilang je. Okey, kalau sini RM20, sini RM20, sini 10 sen kan? Takkan nak tulis 10 sen macam tu. Kita akan tulis 0.1. Sebab dia 10 sen. Kenapa? Sebab RM20 ni kan 2000. Jadi 10 sen ni sekali ikut dia adalah 0010. 10 sen lah.
So Y 60 sen, 6 sen. Y 6 sen. Y 6 sen. Jadi 0.6. 0.06. Macam tu. Okay, faham tak guys? Jadi inilah jumlahnya. Inilah jumlahnya. Jadi soalan-soalan nanti akan macam mana keluar macam ni lah. Tengok X ni apa, Y ni apa. X ni minit, letak minit kat sini. Y ni SMS, letak SMS kat situ. Okey, kadang-kadang dia guna minit, kadang-kadang dia guna buku, kadang-kadang dia guna kek, kadang-kadang dia guna basikal, kadang-kadang dia guna pelajar. X ni mewakili perempuan, Y ni mewakili lelaki. Macam tu lah. Cuma kita letakkan nombor yang tadi tu pada soalannya. Senang je. Lagipun satu markah je, tak perlukan jalan kerja pun. Tulis dah betul dah. Okey? Nak salin ke? Salin. Salin dan tanya soalan guys kalau ada apa-apa nak tanya. Boleh. Silakan soalannya kalau ada. Okey, boleh. Okay, move Okay, next. So, dalam bulan Januari, Wong perlu membayar RM48. So, dalam bulan Februari, dia kena bayar RM48. Jika dia menghantar 35 SMS, berapa minitkah panggilan yang Wong dibuat? Okey, dia nak tahu berapa minitkah yang panggilan dia buat. Maksudnya minit tu apa? Minit tadi adalah X lah, dia nak cari nilai X. Jadi, soalan ni bersangkut paut ni. Jadi first step kita ambil soalan di atas, persamaan di atas tu. Tulis dulu persamaan dia. T sama dengan 20 tambah 0.1 X tambah dengan 0.06 Y. Ini persamaan kita lah. Okey, soalannya sekarang ni dia nak cari minit. So minit tu Y. Jadi kat sini nak cari Y pula lah. X, dia nak cari X tu. Okey, dia nak cari X. Okey, sekarang ni tengok ni. Kat sini dia kata 53 SMS. Maksudnya SMS ni Y. 53 tu milik Y. Okey, manakala 48 ni adalah jumlah wang yang dibayar bulan tersebut. Jadi ini adalah dekat 48. Nampak tak permainan dia? Jadi kat sini 48. Okey, X nak cari biarkan. So kita punya Y tu adalah 35 guys. Faham tak masalahnya? Jadi kena pasti dululah Y tu apa, X tu apa. Minit ni memang kita nak cari. Minit tu. Jadi gunalah kemahiran awak, rumus algebra, macam mana nak tinggalkan X berseorangan. Mulakan guys. Mulakan. Sambil tu cikgu nak pemudahkan sikit untuk awak ya. 0.5 darab kita dapat 21. Okey, mulakan. Cikgu bagi masa 50 saat. Cuba korang selesaikan ni. Okey, mulakan sekarang.
Okey, apa dapat? Zikri apa Zikri? X. Cikgu buat sebelah lah ya. So, kat sini cikgu susun dulu. 48 sama dengan 20 tambah 21 tambah 0.x. 0.x. Okey, jadi sekarang ni cikgu tambahkan dulu 2 ni lah. Kita dapat 41 tambah 0.x. Betul tak? Okey. Jadi kat sini kita tolakkan dia. 41 tu sebab tambahkan, pindah jadi tolak. 0.1. Okey. So, tinggal sekarang ni berapa? 41 jadi 41, 21. 21. Okey, aku salah. Macam besar je. Oh, sini 4 point. Ni 20.1 lah guys. 20.1. Alamak. Ini 20.1. Jadi dekat sini kita akan dapat berapa 20.1 jadi. Calculator. 48 tolak 2.1 kita dapat 45 lah. 45. Okey, okey. Sini 22.1. Kan? Betul tak? Jadi kita dapat 259. Kalau cikgu salah, betul kan cikgu? So, ni darab jadi bahagi. So, X berapa? X sama dengan 259 lah X. Sama tak? Zikri okey, sama tak dengan cikgu? Soalan ni mencabar sikit. Izudin sama tak Izudin? Betul 0.06 0.06 darab 35 2.1 betul lah. La ilaha illallah, tak nampak ke? Masya Allah. Tak gerak je skrinnya. Subhanallah. Nah. Tak nampak pula. Sorry. Ni. Skrin tak gerak ke? Masya Allah. Nah, ambil. Dah. Nampak tak Yusof? Itulah Yusof. Okey. So, tengoklah balik. Cuba salin.
Okay, dah silap ke? Izzuddin, kenapa Izzuddin? Ada masalah Izzuddin? Kenapa tambah tu? Ada masalah? Oh, tak ada. Okey, okey. Tertekan. Alright, alright. Okey, aku teruskan lagi. Okey, naik. Oh, tak gerak lagi. Alamak. Asyik tak gerak je, kenapa ni? Sebaik juga perasan. Okey, seterusnya. Okey, kita nak masuk soalan kedua Okey, kita masuk soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua. Okey, soalannya adalah berbunyi seperti ini. Kenapa cikgu bunyi ni macam sangkut-sangkut ni, guys? Cikgu pun heran ni. Kenapa tak gerak-gerak ni? Okey, dah. Okey, sekarang tengok. Okey, soalannya adalah tandakan right betul bagi perkara rumus berikut pangkas rumus yang salah. Okey, nombor 1 tu betul ke salah? Okey, nombor 1 ni betul ke salah? Dia nak Z berseorangan. Betul tak Z berseorangan? Ni adalah Z berseorangan. Betul tak? Okey, ni betul kan jawapannya kan? Berseorangan. Okey, ni betul. Okey, nombor 2 dia nak F berseorangan. Adakah F berseorangan? Yang ini pun betul. Okey, nice. Yang ketiga, adakah X berseorangan? Tak. Salah. Betul, salah. Okey, kita move lagi soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang berikutnya. Okey, seuntas wayar dengan panjang P, cm dibengkokkan untuk membentuk sebuah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Okey, ni sama kaki. Okey, segitiga sama kaki. Seperti tunjukkan dalam rajah di bawah. Okey. Ungkapkan P dalam sebutan X. So, P sebutan X. So, P ni panjang P dibengkokkan. So, semua sekali ni parameter adalah P ya. Parameternya adalah P. Okey. Jadi dalam kes ni P sama dengan Okey, P sama dengan ini pun 4X tolak 5. Jadi kalau ikutkan 4X tolak 5 tambah dengan 5X tambah 2 tambah dengan 4X tolak 5. Jadi dia nak ungkapkan P dalam sebutan X. Okey, ni dah betul dah P kat depan. Cuma yang dekat kiri kanan ni semua ni korang kena kembang-kembangkan dia. Okey guys, cuba korang try buat. Pemudahkan dia. 50 saat dari sekarang. Apa jawapannya? Cuba korang buat.
Okey dah. Okey, jom tengok. So first step disebabkan dia tambah dan tambah sahaja. So kita tak perlu kembangkan lah. Kita cuma buka bracket sahaja. Okey, kecuali kalau tolak yang bahaya sikit. Kalau tambah tak apa. Kalau tolak tu bahaya sikit. Tolak tu bahaya sikit. Kalau tambah tak apa. Buka je macam biasa. Okey, carikan pasangan dia. X dengan X. X dengan X. Nombor dengan nombor. Korang selesaikan lah. Berapa korang dapat? Cuba komen sikit. Jadi 4x 4, 8. 8 tambah 2, 13. Kan? Tolak 85 negatif 8. Dah, ini jawapannya. Okey, senang je. InsyaAllah senang saja. Ya, senang je. Okey. Kita move lagi. Mungkin dapat lagi 2 soalan ke? Dah lah. Okey, lagi yang seterusnya. Dia beritahu bahawa jika tapak segitiga itu ialah 27. Tapaknya 27. Ni sama dengan 27 katakan. Kan? Cari panjang dawa itu. Okey, tiba-tiba tapaknya 27. Okey, kalau macam ni kita kena cari nilai X ni guys. Macam ni kita kena cari nilai X. So tulis dulu. 5x tambah 2 sama dengan 27. 5x sama dengan 27 tolak 2. Kita akan dapat 25. Jadi x tinggal berseorangan. 25 bahagi 5. X kita dapat sama dengan 5. Jadi x, nilai x ni sebenarnya adalah 5. Kenapa cari nilai x? Sebab nak gantikan x ke dalam persamaan ini. 13. X tu gantikan dengan 5. Barulah betul. So dapat P sama dengan 57 cm. Okey. Jadi kalau persamaan atas itu dah salah sikit, kesianlah korang. Tak pasal-pasal lah, salah semua nanti. Boleh Okey, kita nak ambilkan C ni. Cikgu nak ambilkan C sikit. Boleh? Okey, nak ambilkan C sikit. Sabar ya. C satu lagi. Okey. C diberi bahawa ungkapkan Q dalam sebutan P dan R. Okey, dia nak ungkapkan Q. Maksudnya dia nak Q ni berseorangan. Cuba korang selesaikan sikit. Macam mana nak dapatkan Q berseorangan ni? Dia nak Q berseorangan. Jadi kalau macam ni, kita akan buat macam mana? Lah, selesa je pula. So, Q ni biarlah seorang-seorang. So, P tu pindahkan jadi tolak lah. Tada, dah siap. Itu sahaja. Satu markah je kot. Senang sangat. Okey, boleh. Okey, seterusnya next. Hitungkan nilai P. Tiba-tiba dia bagi nilai Q, P sama dengan 16, R sama dengan 6. So, kita nak gantikan R ni sama dengan 6. P ni sama dengan negatif 16. Okey, cun. Jadi, Q equal R ni adalah 6. P tu adalah negatif 16. Korang guna kalkulator je guys. Negatif 1/4 darab negatif 16. Korang akan dapat 4 nanti guys. Guna kalkulator je. Jadi jawapannya 2 je lah. P. Negatif. Positif lah sorry. Kan? Negatif positif. Okey, negatif positif ya. Negatif positif. Ni boleh call macam ongak ni, nampak tak? Kalau korang nak perasan lah. Kalau tak guna kalkulator je lah. Guna kalkulator saja. Jadi jawapannya 10. Okey. Senang sangat. Okey.
Kita ada 5 minit, kita nak ambil satu lagi soalan Cuba ambil satu lagi soalan, boleh tak? Okey. Kat sini soalan last 2 markah. Dia beritahu nilai-nilainya, senang je guys. So L dia beritahu 3, 4. So P dia beritahu 2. Cuma dia nak cari nilai Q. Okey. Gunakan kemahiran awak, rumus algebra, cari nilai Q. Okey. Masukkan semua nilai dulu, lepas tu korang tinggalkan Q berseorangan. Okey, masuk cikgu. L tu 3, 4. Korang masukkan L 3, 4. P tu adalah 2, bracketkan dia. Q tu tinggal seorang-seorang macam tu. Okey. Daripada sini, cuba korang tinggalkan Q berseorangan. Express Q. Ungkapkan Q. Okey, mulakan sekarang. Soalan terakhir kita guys. Dah tak ada 8 ni. Betul, ni betul-betul terakhir dah. Okey dah. So, kita kira kejap apakah jawapannya. So, kita masukkan nilainya. 4 darab 2, 8Q tolak dengan 6. Jadi 6 tu kan tolak, pindah jadi tambah. Senang je. Jadi 40 sama dengan 8Q. Jadi 40 divided by 8 sama dengan Q. So, maka Q sama dengan 5. Okay guys. So, cikgu harap sangatlah korang boleh menguasai ini dengan bagus ya. Jadi mudah. Kita nak selesaikan masalah yang akan datang. Akan datang topik-topik lain, kebanyakannya akan guna rumus algebra ni. Tapi guna dalam bentuk yang lebih ringkas lah. Lebih mudah. Yang ni kita belajar ni macam complicated sikit kan. Cuma kalau kita belajar complicated, keluar soalan yang mudah, senanglah kita nak kira-kira, nak congak, lajulah sikit. Jadi biasanya pengalaman cikgu, kita mempunyai masalah matematik sebab kita sangkut bab rumus algebra. Ini adalah antara bagi cikgu jantunglah kepada matematik, ya. So okay guys, cikgu rasa sampai sini aja. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Okay, bye semua.